menderita, yang macam disebut tadi ada telah bunuh diri, bunuh anak, bunuh mak, ayah, kerana tak tahan, kerana tidak adanya kestabilan ekonomi. Dan kita tak... Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas politik perkauman dan sentimen agama di Malaysia. Kebetulan, ada kasus terbaru yang melibatkan Mahathir Mohamad. Politikus kawakan ini tampaknya menggunakan sentimen kemelayuan dan agama. Ia sebenarnya bukan mau menyelamatkan Melayu, melainkan untuk menyelamatkan anak dan kroninya dari jerat kasus korupsi. Itu sebabnya Mahathir berusaha menumbangkan Anwar Ibrahim. Yuk, kita simak video berikut ini. Orang Melayu bunuh diri, tak pernah jadi. 17 orang Melayu bunuh diri. Ada yang bunuh mak, yang bunuh ibu bapa, kerana mereka hilang puncak. Tertekan sangat, amat sangat. Sebab itu saya datang ini sebagai menunjuk solidariti saya dengan rakyat. Itu saja. Pada pendapat Tun, ada peluang ke kita kalau nak ubah kerajaan, Tuan? Itu pulang kepada Tuan pula. Kita tak boleh kuasa ada kepada Tuan. Difahamkan seramai kira-kira 10,000 rakyat menyertai Himpunan Selamatkan Tanah Air Kita, Suara Rakyat ke Istana Negara hari ini tanpa mengira parti politik atau badan bukan kerajaan NGO. Walaupun tidak semua dapat berada di hadapan pintu istana, mereka berada di jalanan sebagai tanda sokongan. Himpunan turut dihadiri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai tanda sokongan. Pengerusi Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Islam Malaysia Gabung, Aminuddin Yahya berkata, beliau tidak menyangka himpunan kali ini menyaksikan kebangkitan rakyat yang datang memenuhi setiap kawasan di Istana Negara dengan solidariti dan harapan baharu. Ini adalah perhimpunan, ini adalah suara rakyat. Suara rakyat yang telah menderita, yang macam disebut tadi ada telah bunuh diri, bunuh anak, bunuh mak, ayah, kerana tak tahan, kerana tidak adanya kestabilan ekonomi, menderita, yang macam disebut tadi ada telah bunuh diri, bunuh anak, bunuh mak, ayah, kerana tak tahan, kerana tidak adanya kestabilan ekonomi. Dan kita tak nampak satu keseriusan di kalangan pemimpin untuk handle perkara ini. Begitu juga dengan agama Islam yang dihina, ditekan dan sebagainya, juga tak nampak satu tindakan tuntas daripada negara. So sebab itu hari ini kita melahirkan suara rakyat kepada istana supaya pihak istana terutamanya Agong dapat melihat perkara ini dan melihat balik kesesuaian pemimpin yang ada sekarang ini. Kalau perlu tukar pemimpin ini. Itu pandangan kita. Beliau juga terkejut kerana tidak sangka seramai itu yang hadir dalam penyerahan memorandum berkenaan. Okey, alhamdulillah hari ini saya sangat terkejut begitu ramai yang hadir walaupun kita hanya keluarkan kita punya poster sehari 2 hari yang lepas. Ini bukan anjuran mana-mana NGO, bukan anjuran mana-mana parti, ini anjuran rakyat. Sebab itu kita tidak mewakili mana-mana NGO, mewakili mana-mana parti ataupun mana-mana kepimpinan. Ini adalah kita mewakili rakyat keseluruhannya. Alhamdulillah kita telah beraya menghantar kita punya warkah tadi di pintu istana. Selanjutnya kita akan simak bahwa bersamaan dengan demonstrasi tadi, ada kabar bohong bahwa Raja akan menerima perwakilan dari kubu oposisi. Dan inilah kabar palsu tersebut. Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong memperkenankan untuk wakil daripada kita, rakyat, untuk menghadap 3 orang wakil, tak salah saya, dipanggil menghadap pada 23 hari bulan Januari, hari Selasa ini, jam 10.30, 10 pagi lebih kurang. Tular kononnya Yang di-Pertuan Agong berkenan panggil menghadap wakil parti pembangkang. Dakwaan dibuat seorang pempengaruh yang tidak lagi dapat tempat dalam parti kerajaan. Pertemuan itu kononnya dibuat bagi membincangkan sokongan ahli parlimen terhadap parti yang disertai. Perhimpunan jalanan turut dianjur pada hari kononnya pertemuan berlangsung. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit adalah palsu. Sebenarnya, tiada titah panggil menghadap wakil pembangkang dibuat Agong. Sebaliknya, pada hari dimaksudkan, Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Perdana Menteri bagi mesyuarat pra-kabinet. Susulan dakwaan palsu itu, laporan polis dibuat istana.
Polis Kuala Lumpur mengesahkan penyebaran dakwaan palsu berkenaan di siasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Pihak berkuasa turut memaklumkan perhimpunan jalanan yang diadakan di luar istana tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman. Satu laporan polis dibuat berhubung kenyataan Badrul Hisham Syaharin atau Cikgu Bad yang mendakwa 3 wakil Perikatan Nasional PN dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong semalam. Berdasarkan laporan polis yang tular di media sosial, pihak Istana Negara menafikan perkara terbabit kerana dakwaan Cikgu Bad sama sekali tidak tepat. Laporan itu turut memberitahu kenyataan Cikgu Bad disedari menerusi video di TikTok kemarin sekitar jam 6 petang di Pejabat Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Istana Negara. Rentetan itu, satu laporan dibuat di Balai Polis Travers Kuala Lumpur pada Isnin jam 8.35 malam. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid, ketika dihubungi mengesahkan laporan polis terbabit dan kes itu akan dikendalikan Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman. Politik perkauman dan sentimen agama membuat politik Malaysia amat keruh dan bisa mengancam stabilitas ekonomi. Seorang profesor Malaysia menganalisa manuver yang dilakukan oleh Mahathir. Yuk kita lanjut. Ingat bahawa Tun Dr. Mahathir juga telah mengatakan bahawa negara Malaysia ni hanya milik Melayu dan milik Bumiputera. Di sini kita lihat bahawa bagaimana kita boleh melukai hati orang-orang bukan Melayu. Ramai di antara orang bukan Melayu, mereka telah dilahirkan di negara ini, ada yang telah meninggal dunia dan telah dikebumikan di negara ini. Maka Malaysia ini adalah milik semua. Hanya Tun Dr. Mahathir saja yang memandai-mandai demi kepentingan sendiri untuk memporak-perandakan negara kita dengan mengacau bilaukan keharmonian masyarakat kita dengan mengungkit bahawa Malaysia ini hanya milik Melayu. Jadi di sini kita lihat bahawa satu demonstrasi telah dilakukan di Istana Negara baru-baru ini, di mana Tun Dr. Mahathir juga mengambil bahagian. Beliau menuntut, mengatakan bahawa kerajaan ini gagal dan perlu diadakan pilihan raya. Di sini dikatakan ekonomi gagal, orang bunuh diri pun salah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga kerajaan. Saya rasa kalau kambing mati 2-3 ekor pun salah kerajaan juga. Jadi di sini kita lihat bahawa Tun Dr. Mahathir mengait-ngaitkan bahawa ketidakstabilan politik dan sebagainya itu adalah juga kegagalan negara, walhal dialah nombor satu punca selain daripada pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional seperti Hadi Awang dan Sanusi ini yang memporak-perandakan keharmonian kita. Baik, di sini kita lihat bahawa demonstrasi tersebut juga adalah satu yang sepatutnya tidak berlaku, tetapi sebagai suatu maklumat yang telah dinyatakan bahawa akan terjadinya pertukaran kerajaan pada waktu itu dan ada wakil-wakil dari Perikatan Nasional yang akan berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, telah diberitahu oleh salah seorang daripada pengkhianat-pengkhianat negara di dalam Malaysia ini, iaitu di mana istana atau wakil istana telah pun membuat laporan polis bahawa perkara ini memang adalah satu pembohongan. Tuan-tuan, kalau ada orang boleh bohong begitu, mengatakan bahawa akan jadi tukar kerajaan seperti langkah Dubai dan sebagainya, bukankah ini satu pengkhianatan? Sebab pengkhianatan ini boleh menggugat ekonomi kita. Siapa yang nak datang melabur di sini kalau dia tahu dalam beberapa minit saja negara akan ditukar milik, walaupun digunakan alasan agama kononnya, walaupun digunakan alasan bahawa ini adalah nak tolong Melayu dan sebagainya. Kalau seluruh ekonomi rosak, Melayu pun akan tergugat, Islam pun akan tergugat. Jadi tuan-tuan percayalah bahawa kesemua tindakan Tun Dr. Mahathir ini pada pandangan saya hanyalah untuk mengkaburi mata rakyat kepada siasatan rasuah terhadap anak-anak beliau dan juga rakan karib beliau, iaitu Daim Zainuddin.
Begitulah guys kacaunya politik perkauman di Malaysia. Kebetulan Malaysia memang menganut sistem parlementer, sehingga Perdana Menteri bisa ditumbangkan kapan saja. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.